Al-Askandari. Dan dirahmati Allah kalau kalian kata-kata hikmat ni, kata-kata yang dicakap ataupun dihamburkan oleh mereka yang telah sampai ke satu martabat, sekira-kira kata-kata dia ni tak boleh nak tolak. Dia bukan Quran, bukan hadis, tapi kata-kata ulama sufi. Kata-kata dia ni ada kebenarannya. Kalau kepada Nabi-Nabi didatangkan wahyu, lepas Nabi nak tolak, tak boleh. Contoh kitab hikam ni. Kitab hikam ni ada 264 kata-kata hikmat. Kitab ni berumur lebih kurang 700 tahun. Syekh Ibn Athaillah dia meninggal dunia kira-kira tahun Syekh Ibn Athaillah ni. Bahkan kitab-kitab dia ni disyarah sampai sekarang. Dalam syarahan-syarahan itu tak ada yang menolak kata-kata Syekh Ibn Athaillah. Kalau kitab Arab yang terkenalnya Ibn Ubat lah. Ibn Ubat dia karang syarah hikam, kemudian diterjemah oleh orang Syria. Dikarang syarah hikam. Yang terakhir ni iaitu Sa'id Ramadan Al-Buti daripada Syria juga, yang terkenal kitabnya Tiful Sirah sebagai contohnya. Dia mengarang 4 jilid. Belum dia meninggal ini makna mahkota agama. Juga dikenali sebagai Abul Fadli. Abul Fadli. Jadi orang Arab ni biasa macam tu lah. Kalau macam mana Sayyidina Abbas, dia ada anak nama Abdullah. Jadi dia digelar Ibnu Abbas. Ya, Athaillah. Sebenarnya dia bukan anak Athaillah. Nama dia sebenar Ahmad. Pak dia nama Muhammad. Tuan dia nama Abdul Karim. Tok Nik dia lepas tuan nama bagaimana? Tok Nik dia. Tok Nik dia baru nama Athaillah. Dia bukan anak Athaillah. Athaillah Tok Nik dia menalar. Tapi dia lebih sinonim guna nama Ibnu Athaillah Al-Askandari. Jadi mengenalilah kita hikam matan dia lah, kita baca matan dia. Matan dia adalah kat mana yang kita boleh baca, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan memerlukan kitab ni, insya-Allah bulan depan lah semua. Ini contoh pasal 5 dah dengar apa dia kitab. Ya, insya-Allah. Baik, saya ambil nombor 1 malam pagi ni. Kata-kata Syekh Ibn Athaillah, dia kata min alamatil i'timadi ala ta'ala. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa itu Islam? Nabi kata antaqula rabbi Allah summa tastaqima kama umirta. Kamu kata Tuhan aku Allah, antaqula apa? Aku redha Allah Ta'ala Tuhan aku. Itu nombor 1. Yang kedua, summa tastaqima kama umirta. Kemudian kamu beristiqamah, tetap berdiri melaksanakan apa saja perintah Allah Ta'ala. Jadi sebagai hamba, kita wajib pada hendaklah dia melakukan ibadat ibadat sunat. Wajib ni modal, sunat ni untung. Kalau kita buat wajib je, cukup modal. Niaga balik modal. Aku niaga balik modal cukup. Mana ada orang niaga balik modal, tentu dia nak untung kan. Untung dia sunat tu. Mereka tak dapat hampir kepada aku, melainkan ibadat-ibadat sunat. Jadi itu tadi peranan dia membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih dia. Ibadat sunat ni membawa kita dekat dengan Tuhan. Besar. Buat tak apa-apa, dia tak apa gitu. Makruh ni asal katanya karah, benci.
makruhun, amalan yang dibenci oleh Allah SWT. Tuhan benci pada Allah. Isteri benci pun hampa pening kepada Allah. Saya dulu kerja Kementerian Kesihatan di Al-Rusnak, kerja tanah. Saya sebagai storekeeper membekalkan mana kata ubat-ubatan, alat-alat perubatan di seluruh negeri kita. Satu hari doktor datang jumpa saya. Dia nak, lepas tu dia kata, "Mbuih." Saya pun mbuih. Dia mbuih, saya mbuih dengan tisu duluan. 3 kali warna dia bukan putih lagi lah. Jadi dia macam nak perak-perak dulu. Dia kata kat saya, dia kata apa? Cik Sidik, cuba Cik Sidik bayar. Yang Cik Sidik mbuih ni hampat. Pati dia tu ada dalam bau lah, dia kata. Tinggallah saya masuk pondok, saya mengaji di pondok Tanjung Bedi, Tunggu Haji Hitam. Dia kata apa? Kena masa tu baca kitab Aqidah dan Naji. Sifat Rasulullah SAW, sifat Nabi. Antara sifat Nabi itu sifat amanah. Amanah ni apa? Setelah terbalik, untuk balik rumah berdua. Akhirnya berkat apa yang Tuku kata tu, saya tinggal rokok sampai sekarang. Alhamdulillah. Badan pun sihat, pendapatan pun bagus, pahala pun dapat. Jadi siapa yang tak rokok tu berkira membayarkan kesihatan. Jadi kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita baca surah Yasin ayat 12. Apa maksudnya? Inna nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah, nuhyil mauta, menghidupkan orang yang mati. Kita beri Allah SWT. Wa asarahum, bukan setakat amal ibadat kita, perbuatan baik buruk kita dicatat oleh Allah. Wa asarahum, apa dia? Wa asar ilmun yang tafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan dengan dia. Banyak kita duduk di dunia ni, kita makna manfaatkan ilmu yang ada pada kita. Seperti baca Quran, kita buka kelas pengajian di rumah kita, jiran-jiran kita, anak-anak mereka main gaji kita. Di masjid dia buat ibadat, kita dapat ganjaran pahala. Jadi buatlah sesuatu kebajikan di muka bumi Allah Ta'ala. Jangan buat maksiat. Adalu ala khairi kafa'ili, dapat tunjuk jalan kebajikan macam dia buat. Kita dapat macam orang yang buat dapat. Adalu ala syari kafa'ili, orang buat tapis, kita bagi semangat. Kita dah mati, tapi pahala dia mengalir sampai ke tempat kita berkubur kita. Sadaqatun jariyah. Jariyah ni dekah yang mengalir. Macam sungai, yang sungai terjun daripada Bukit Noh. Terjun. Dia jadi berbentuk sungai. Dia pergi cari mana tanah mana dapat. Itu mana sedekah jariyah. Tuan-tuan sekalian, dulu ni, sekira-kira 20 tahun yang lepas, saya pergi ceramah di Melaka. Ada seorang ustaz, saya kenal ustaz tu. Namanya Ustaz Kamaluddin Sipai. Dia berkubur mendakwa, menuntut supaya dia masuk syurga dulu. Ya Allah, buat kami, kamilah layak masuk syurga dulu. Siapa dia? Orang mati syahid. Kerana kami dah korbankan harta benda kami, jiwa kerabat kami di jalan Allah, hingga kami terkorban, maka kamilah orang yang paling layak masuk syurga dulu. Itu orang mati syahid. Lepas tu bangkit orang yang bersedekah. Ya Allah Tuanku, orang ni boleh jadi ulama kerana kami. Kamilah tukik derma, boleh tikik kapal terbang dia pergi Mesir. Kami dah angkat bulan-bulan iuran dia. Kamilah bagi duit poket dia. Pada kesan-kesan kehidupan kita di dunia, orang jadi baik. Kesan-kesan kita hidup di dunia, orang jadi jahat. Semua ni dicatat kulla syai'in
ahsainahu fi imamin mubin. Semua ni jangan bergantung dengan ibadat kita. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan kerja berniaga, tuan-tuan nak berniaga, buat cakap yang tuan-tuan mampu. Apa benda kita nak berniaga, tempat mana kita nak berniaga, strategi cara kita menguruskan perniagaan kita, itu ikhtiar kita, usaha kita. Tapi kalau kita rugi, kita cepat tuan-tuan sekalian berputus asa. Kita berjuang, bergantung dengan diri kita, usaha ikhtiar kita. Kalau kita menang, kita cepat sombong, angkuh. Tapi kalau kita bergantung dengan Allah, amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah kata, Allah berjanji orang beriman dan beramal soleh, Allah akan angkat mereka jadi pemimpin di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bergantung dengan diri, naik kota baru Kelantan, ambil tasbih Kuala Lumpur, wirid Kuala Lumpur, sampai tak Kuala Lumpur, tak sampai. Ikhtiar kita ambil tiket bas Kuala Lumpur, naik bas Kuala Lumpur, tapi yang menyampaikan kita tu Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak sampai, juga ada jalannya. Ada jalannya. Wa hadainahu najdain. Kami bentang kamu dua jalan. Dan jalan ke syurga, dan jalan ke neraka. Nak pergi syurga, mana jalannya? Itu ikhtiar kita. Tapi mengharap kejayaan, tapi tak ikut cara. Sesungguhnya sampan tak berlayak atas tanah yang kering. Kita nak pergi Kuala Lumpur, kita naik bas kota baru. Itu nama angan-angan diumpamakan orang yang mengharap sampan berlayak, sedangkan sampan duduk atas dapat. Kalau kita semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Apa alamat orang yang bergantung pada amal? Faham kita beramal wajib, tapi tak boleh bergantung pada amal, kena bergantung kepada Allah. Apa alamat orang bergantung? Buat silap, dia cepat-cepat, mana kata kecewa, berputus asa dalam hidupnya. Kalau dia berjuang, kalah, dia jadi cepat kecewa, salah orang ni. Dan berniaga bila dia untung, dia bangga diri. Tuan-tuan kena saman. Sekali kena saman, kena 300. Lain kali bawa kita jaga-jaga, takut kena saman pula. Apa yang berlaku pada kita, memberi pengajaran kepada diri kita, insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dirahmati, ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada di situ, tuan-tuan, jangan duduk situ lama-lama. Kita naik atas ini. Karena betul-betul dah, tapi tak apa nak cantik. Buat ibadat, tuan-tuan kan kena pahala ni upah. Minta apa? Hampir beli pula sekilo upah bagi hal saja. Anak kata, Pak, aku ni tak kawan dah. Upah ni pada budak-budak ya. Mat, apa? Aku bagi Quran. Kalau harapan itu apa? Buat bagi ni keharam. Jaga elok anak-anak. Dia tengok ada dengan seorang budak pondok, ngaji pondok. Budak tu akhlak bagus semua. Dia minang budak tu, buat benda tu. Budak tu minang anak-anak. Dia minang, dia nak buat benda tu. 50 belum, tu kira lah bapak. Kalau nak kira duit, dia dah tak ambil upah, buat kerja dengan ikhlas. Boleh menumpang duduk rumah pak mentua, begitu-begitu berjadilah, tak kuat dah. Pak mentua pagi tengok bagian dan tu. Ya, buat kerja ikhlas dulu. Itu dia. Bila pak mentua saya, benar bagi saya aku kan. Aku tak mau buat apa dah, aku nak pergi pondok ke bawah. Dia pergi ke pondok aku, nak buat ibadat di pondok dah. Bila pak mentua saya, bukan dia bagi upah, tanah dia bagi ke kita. Macam anggota badan, tubuh badan. Hang rokok, hang sujud, hang sembahyang, kita nampak. Buat kerja haji, kita nampak. Jadi ibaratkan tubuh badan yang dapat dilihat. Wa arwahuha,
Sedangkan roh ibadat itu wujudu siril ikhlas fiha, wujud Allah Ta'ala. Ketika kita ibadat kerana nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadat ni amalan-amalan yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Keempat, kita menuntut kasih sayang Allah Ta'ala. Kita buat ibadat supaya Allah sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadat yang kedua, kerana makna mengharapkan kasih sayang Allah, makna kata, dan juga mengharapkan supaya dekat dengan Allah, atau disebut oleh ulama sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, kata oleh Muhammad, ibadat yang kamu kerjakan itu semuanya anugerah daripada Allah Ta'ala dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala terhadap diri kamu. Kenapa kita tak boleh lil musallin alladziina hum an salatihim sahun? Neraka wil orang sembahyang sedangkan sembahyangnya lalai. Kita ni pada takbir ihram sampai salam, yang mana yang dekat? Imam baca surah panjang-panjang, kita tengok kata hebat terang mana ibadat kita. Yang kedua, kata ulama, ibadat apa pun kita kerjakan semuanya anugerah daripada Allah. Orang lain macam kita ni, ada kepala, ada dua tangan, ada dua kaki. Pasal apa kita boleh main masjid subuh-subuh ni yang orang lain tak boleh? Pasal apa pun sama. Kalau mereka dapat taufik dari hidayah, mereka boleh main macam kita. Kita kalau tak dapat taufik hidayah, kita pun tak main lagu mereka. Jadi beza kita dengan mereka. Kita dapat taufik. Taufik dia apa? Tak isi kekuatan untuk buat ibadat. Allah yang bagi. Kita jadi orang yang tahu Allah, orang yang sentiasa menghadap diri. Buat tuan-tuan bayang kan, tuan-tuan bangkit tengah malam bayang tahajud. Tuan-tuan takbirat ihram usalli sunnatan tahajudi rakataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Tuan-tuan katakan elok. Buat tuan-tuan bayang kau yang mata tu kan. Kita ni tak lebih pernah haba di budama. Ditiup ke kiri lah kita, ditiup ke kanan lah kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bila kita bayang macam tu, kita akan jadi orang yang penuh Allah. Bolehlah kita betul. Kita tak ada apa-apa. Allah kata innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak suka, Allah benci hamba-Nya yang takabur. Kadang-kadang tuan-tuan kata Tok Guru ni, kadang-kadang tuan-tuan orang buat maksiat jadi kekasih Allah. Okeylah, Tuhan bolehlah, tapi suka mungkin dia cakap orang miskin. Macam mana tak miskin? Beranak dekat tahun. Dia kata kau tu banyak anak, kerja banyak, patutlah miskin. Hamba bagi dah lah. Kalau aku mati tengah minum arak ni, Allah, dia menyesal sungguh-sungguh dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kata apa? Allah sebut Al-Quran, inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Dia buat maksiat, dia bertaubat. Tuhan sayang, Tuhan suka, Tuhan kasih. Tuhan yang suka membedah diri. Membedah diri apa? Hati dia sentiasa padam kepada Allah. Ibadat yang aku buat ni semata-mata anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tu bagus. Dia pandang budak-budak. Dia kata mereka ni budak-budak ni bagus sebab mereka masih kecil, tak ada dosa mereka. Aku banyak dosa. Dia tengok tuan-tuan orang rukmin kita di bawah lampu yang penyanyi boleh jadi seorang mana kata pejuang Islam yang cukup hebat macam student. Kita tak tahu lagi ujung pakai kita. Cuma kita mengharapkan anugerah daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita di jalan ibadat.
Jangan macam kata orang tua-tua, alang-alang seluk perkasa, biar sampai pakalangan. Jangan pakai saya sudah macam tu. Kita amalkan hati Melayu. Sesat tunjuk jalan, patah pakai jalan. Jangan alang-alang seluk perkasa, biar sampai pakalangan. Ini hati dia tak dipakai. Jadi kau Palestin. Wah, macam mana mereka kenal? Tak pernah putus asa. Dalam masa setahun 40,000 tuan-tuan mati orang Palestin. Lawan dengan Israel. Berkata-kata ribu tuan-tuan cedera bidang rumah tangga. Mereka tak ngerti arti putus asa sebab mereka yakin Tuhan mereka Allah. 5 kali dah kena. Tak kualan, nasib baik lah. Allah tak ambil, Allah bagi lagi umur panjang untuk kita bertaubat, memperbaiki diri, membetulkan jalan hidup kita. Ini semua ada pengajaran daripada Allah Ta'ala. Jadi itulah lebih kurang tuan yang dapat kita pengajar. Jadi saya rasa itu saja yang saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bis-sama'i fa'anzirhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan fa'arifhu